Allah memenuhi hajat-hajat makhluk dia. Makhluk itu mempunyai banyak hajat, sama ada di dunia yang mana Allah penuhi hajat di dunia itu. Apabila seorang makhluk itu Allah tahu dia memenuhi, dia inginkan, dia berhajat kepada minuman, dia dahaga. Wa anzalna minal ma', Allah turun daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a, Allah bagi air minuman kepada dia. Apabila seorang makhluk itu dia memerlukan makanan, wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah cerita kepada kita, Allah bagi macam-macam di atas muka bumi ini, kamu boleh makan. Aku tahu kamu lapar, aku sediakan makanan, aku sediakan buah-buahan, aku sediakan beras, aku bagi hajat-hajat itu kepada kamu. Kita nak bergerak, kita perlukan kenderaan, Allah bagi kepada kita kenderaan. Penuhi hajat makhluk. Lelaki memerlukan wanita, wanita memerlukan lelaki, Allah izinkan pernikahan. Hajat-hajat ini dipanggil sebagai hajat manusia kepada dunia dia. Apabila kita dalam dunia ni, kita memerlukan ini, maka Allah dia penuhi hajat tersebut, dia bagi kepada kita. Dan kita lihat kadang-kadang hajat yang Allah bagi ini boleh jadi orang yang tidak beriman daripada Allah lebih daripada kita. Orang yang tidak beriman kepada Allah boleh jadi airnya lagi sedap daripada kita, makanannya mungkin lagi enak daripada kita, keretanya lagi mewah daripada kita, rumahnya kadang lagi besar daripada kita. Allah bagi kepada semua orang, semua makhluk, tak kira taat ataupun tidak taat kepada Allah. Sebab nilaian di sisi Allah, dunia ini umpama seberat sayap nyamuk sahaja bagi Allah. Jadi dia tak rasa apa-apa. Dia nak bagi kat semua orang, dia boleh bagi. Sebab baginya nilai itu amat rendah baginya. Dia bagi kepada semua. Sebab itu Allah membezakan antara sifatnya. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmannya Allah, pemurahnya Allah, Allah bagi kepada semua. Tetapi ada lagi satu hajat, iaitu dipanggil hajat kita di akhirat kelak. Manusia apabila berada di hari akhirat, dia berhajatkan kepada satu benda yang dinamakan sebagai agama baginya. Bila dia berada di akhirat, dia memerlukan agama. Makan belum tentu, kenderaan sudah bukan lagi hajatnya di akhirat, rumah bukan lagi hajatnya di akhirat, duit bukan lagi keinginan dia, langsung dia tidak berhajat langsung. Makanan belum lagi tentu. Walaupun kita kata kalau dia lapar sekalipun, bukan makanan yang dia inginkan. Tetapi ketika berada di hari akhirat, kita teramat memerlukan agama. Sebab itulah eksklusifnya Allah, sifat rahimnya Allah. Allah tak bagi kepada semua orang agama itu. Allah bagi kepada orang yang dia rasa dia nak pilih, dia bagi agama tersebut. Lalu Allah bagi agama kepada kita, kita dah dapat agama. Kemudian Allah kata, kalau aku nak bagi kamu jadi baik, Allah tak bagi dengan percuma begitu saja. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak kita jadi baik, Allah tak bayar bagi jadi baik macam tu saja. Tetapi Allah akan jadikan kita itu faqih. Faqih, faqih bermaksud kita faham. Faham apa yang Allah nak, apa yang Rasul nak, apa yang agama nak. Dah dapat agama, ada orang dapat agama dia tak faham. Ada orang dapat agama tapi dia tak tahu apa yang agama nak sebenarnya. Sebab itu Allah kalau dia sayang dekat kita, kita nak rasa Allah sayang dekat kita, bukan kita dengan dapat sesuatu habuan di dunia ni kita kata Allah sayang dekat kita. Sebab kita tengok orang yang tak beriman lebih-lebih dapat daripada kita. Tetapi apabila Allah bagi kita taat kepada dia, satu hari kita rasa seronok nak beribadah kepada dia, satu hari kita rasa seronok kita nak bangkit lagi untuk dengar kuliah, satu hari entah kenapa aku jadi rajin nak dengar peringatan-peringatan daripada Allah. Boleh jadi itu sebabnya Allah nak jadikan kita orang yang baik.
boleh jadi kita digolongkan di kalangan orang-orang yang Allah kasih dan Allah sayang. Jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita bangun pagi-pagi ni, saya pun dah fikir juga tajuk apa. Tajuk apa nak bagi pada pagi ni. Fikir-fikir dah dekat bulan lepas, bulan Maulid Nabi. Sebulan dah habis. Sebulan dah habis. Kalau di Johor 3 bulan kan. Sampai bulan April dia call lagi. Ustaz nak panggil ceramah. Ceramah apa? Maulid Nabi. Kejut kita. Sampai bulan 3 bulan dia sambut. Kalau di Kuala Lumpur, saya pernah ada orang tanya, Ustaz, ni dah masuk Rabiul Akhir, bulan Mac, saya nak buat ceramah Maulid, sah tak sah ceramah Maulid saya? Saya pun tak kata. Saya kata tak maulah sebut makruh ke sunat ke apa kan. Tapi itu persoalan orang, kadang-kadang dia letakkan tempoh tertentu untuk mengingati Nabi SAW. Kita nak ingat kepada Nabi SAW 24 jam sehari. Kita nak ingat kepada Nabi SAW, dia beza kita ingat dekat Nabi dengan kita ingat dekat mak ayah kita. Dia beza kita ingat kepada kawan kita dengan kita ingat Nabi SAW. Apabila kita bersama dengan Nabi, kita cerita tentang Nabi, dia ada kaitan dengan kekuatan akidah kita. Makin kerap kita bersama Nabi, makin kerap kita cerita berkenaan Nabi, makin kuat akidah kita, insya-Allah. Seperti mana sahabat Nabi bernama Hanzalah. Hanzalah, yang mana Hanzalah ni, kalau dalam sejarah hidup dia, dia salah seorang syahid, yang mana syahid tak sempat nak mandi junub. Ketika mana dia syahid itu, malam pertama dia terus dia pergi perang, dapat panggilan perang, terus pergi perang. Waktu dia pergi perang tu, tiba-tiba dia syahid dan tak sempat mandi junub. Sahabat Nabi pening kepala, nak buat macam mana ni? Nabi jawab, malaikat sudah pun memandikan dia. Sebab apa?